Komited Tunai Tanggungjawab Sebaik disenarai menganggotai barisan Kabinet. Komitmen ini janji Menteri dari Sabah yang dipilih menggalas Kabinet baharu pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Konstantin Pahlawan teruskan dengan laporannya. Baik Radwin, dua menteri dari Sabah yang dikekalkan dalam Kabinet Persekutuan yang diumum Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini berazam untuk menggalas tanggungjawab yang diamanahkan sebaik mungkin. Dua pemimpin berkenaan ialah Ahli Parlimen Kota Marudu Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili yang dikekalkan selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak dan Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Ronald Kiandi selaku Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Datuk Seri Dr. Maximus dalam satu kenyataan sekali lagi menyatakan komitmen akan terus memperjuang isu Perjanjian Malaysia 1963 sesuai dengan harapan rakyat kedua-dua negeri. Manakala Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi menerusi perkongsian di laman sosial Facebooknya menzahirkan ucapan terima kasih di atas kepercayaan yang diberikan Perdana Menteri. Datuk Seri Ronald berkata tanggungjawab dan amanah besar itu akan digalas sebaik mungkin dengan sokongan dan kerjasama jabatan dan agensi di bawah MAFI. Sementara itu, dua muka baharu dari Sabah tersenarai dalam barisan Kabinet Persekutuan sebagai timbalan menteri. Mereka ialah Ahli Parlimen Sipitang, Yamani Hafiz Musa sebagai timbalan Menteri Kewangan dan Ahli Parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Alamin yang dipilih sebagai timbalan Menteri Pendidikan. Datuk Muhammad turut menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pelantikan tersebut. Beliau berjanji akan memberikan khidmat terbaik demi memartabatkan agenda pendidikan negara khususnya di Sabah dan Sarawak. Turut tersenarai dalam barisan kepimpinan baharu ini ialah Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Arthur Joseph Kurup yang dilantik Timbalan Menteri Kerja Raya dan Ahli Parlimen Ranau Jonathan Yassin yang turut mengekalkan jawatannya selaku Timbalan Menteri Dalam Negeri. Forum Ambang Merdeka, Anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS dan Jabatan Penyiaran Sabah merupakan salah satu usaha berdakwah melalui media penyiaran dan alam maya untuk menarik perhatian generasi muda. Forum berkenaan disiar secara langsung menerusi Radio Sabah FM dan Facebook Sabah FM dalam usaha menyebar luas erti kemerdekaan. Penganjuran forum secara maya seumpama ini sesuai dengan kehidupan norma baharu yang tidak membenarkan aktiviti berhimpun bagi mengelak penularan pandemik COVID-19. Pembantu Menteri Kewangan, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program ini juga membuka ruang kepada masyarakat untuk berkongsi pandangan dan ilmu berkaitan kemerdekaan bersama panel jemputan. Yang penting di sini ialah agar mesej yang disampaikan oleh forum ini akan dapat kita ambilkan iktibar supaya semua kita, tidak kira kita warga tua ataupun generasi muda, kita mengambil pelajaran ini untuk kita menyemai rasa kecintaan kita kepada negara Malaysia yang ada pada hari ini. Datuk Nizam ditemui RTM selepas menyaksikan Forum Ambang Merdeka terbitan Sabah FM di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Sementara itu, JAHINS dan Ahli Jawatankuasa Masjid Negeri berakamkan penghargaan kepada RTM Sabah yang sama-sama menjayakan program Bulan Kebangsaan berkonsepkan dakwah ini. Inilah di antara hasrat kita supaya semangat kemerdekaan dapat disampaikan dan sudah tentunya seluruh yang sangat berkesan menyampai ini yang melalui media dan di antara media itu ialah RTM. Dan terima kasih kepada RTM. Masjid Negeri juga di antaranya kita support. Mudah-mudahan kerjasama satu sama lain ini mendatangkan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Forum selama sejam ini dijayakan Timbalan NAB Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS, Profesor Madya Teknologis Dr. Ramzah Dambul dan Rektor UiTM Kampus Sabah, Datuk Dr. Haji Abdul Kadir Roslin, sementara pengarah JAHINS, Datuk Ustaz Saiful Zaman Sangul selaku moderator. Terdahulu program diimarahkan dengan bacaan Yasin dan Tahlil diketuai Imam Besar Masjid Negeri, manakala bacaan doa selamat dipimpin Mufti Negeri, Sahibus Samaha Datuk Bungsu Aziz Jafar, serta solat Maghrib dan Isyak berjemaah diikuti solat hajat untuk pesakit COVID-19 serta keselamatan dan kesihatan rakyat.
Penularan pandemik COVID-19 tidak menghalang semangat rakyat untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Di daerah Keningau, kempen kibar Jalur Gemilang Info on Wheels IOW Jabatan Penerangan Daerah tetap berjalan walaupun secara sederhana dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mengelak risiko jangkitan. Program diketuai Pegawai Daerah Keningau Walter Kenson. Bercakap kepada pemberita RTM, Walter berharap penduduk setempat terus menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dalam norma baharu dengan sama-sama mengibar jalur gemilang. Beliau bagaimanapun berkata, semangat kebangsaan bukan sekadar ditunjukkan dengan mengibar jalur gemilang semata-mata, sebaliknya perlu diterjemah menerusi sikap toleransi dan saling hormat menghormati. Kempen turut disertai Polis Diraja Malaysia, PDRM IPD Keningau dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Liawan. Program diisi dengan pengagihan jalur gemilang dan bendera negeri kepada pengurusan SM St. Francis Xavier Keningau, Persatuan Pengusaha Kenderaan Pengangkutan Awam Bumi Putra, Perbumi Keningau dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Keningau. Yayasan Amal Malaysia Cawangan Sabah terus komited membantu golongan terjejas akibat pandemik COVID-19 menerusi program Rak Amal Kongsi Rezeki. Rak Amal itu menyediakan barangan keperluan asas untuk mereka yang memerlukan. Penyelaras program Rak Amal Kongsi Rezeki Zon Sabah, Dr. Nordin Saki bagaimanapun berkata, orang ramai perlu jujur dengan hanya mengambil barangan yang benar-benar diperlukan agar semua mendapat manfaat sama. Barangan keperluan di Rak Amal ini hasil sumbangan pelbagai pihak termasuk syarikat swasta dan orang perseorangan. Dr. Nordin menyatakan demikian kepada RTM selepas meninjau Rak Amal Kongsi Rezeki di Kampung Unggun Mangkatal, Kota Kinabalu. Fokus kami ialah kami untuk memperkasakan kesedaran di kalangan pembeli ataupun penerima untuk sama-sama terlibat dalam program ini. Mereka datang ke kedai yang kita lantik, beli barang di sini, sambil beli barang pribadi mereka juga datang, beli sedikit, letak di atas rak ini. Setakat ini terdapat 13 rak amal diwujudkan iaitu 8 buah di kawasan pantai barat, manakala 5 lagi di pantai timur Sabah. 24 buah lagi dalam perancangan untuk ditempatkan di beberapa daerah lain dalam tempoh terdekat ini. Sejak dilancarkan Julai lalu, lebih 2,000 individu telah mendapat manfaat menerusi program ini. Sekian paparan dari negeri di bawah Bayu bersama saya Konstantin Palawan. Terus ikuti berita wilayah dengan pelbagai perkembangan semasa. Kembali bersama Radwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Kons untuk laporan dari Sabah itu tadi.